Okey, kita jumpa lagi. Hari ni kita nak belajar pula tentang mol dan isi padu gas. Okey, mol dan isi padu gas. So, untuk bilangan mol dan isi padu gas ni, benda pertama yang awak kena tahu, kita ada satu istilah baru, nama dia isi padu molar. Okey, sebelum ni kita dah belajar jisim molar. Jisim bagi 1 mol bahan. Isi padu molar adalah isi padu. Okey, isi padu bagi 1 mol sebarang gas. Okey, tak kira lah gas apa pun, oksigen atau hidrogen atau nitrogen atau amonia, apa sahaja gas. Okey, kalau dia ada 1 mol, okey, kita ada nilai isi padu molar. Okey, isi padu molar ada 2. Okey, kalau jisim molar kita boleh kira, tapi isi padu molar nilainya adalah tetap. Okey, yang pertama adalah isi padu molar pada keadaan bilik. Okey, keadaan bilik. Maksudnya suhu dan tekanan bilik lah. Suhu dan tekanan bilik kita panggil room temperature. Okey, nilainya adalah 24 desimeter padu untuk 1 mol gas. Okey, 24 desimeter padu per mol. Maksudnya untuk 1 mol gas. Okey, yang kedua, isi padu molar. Okey, isi padu molar. Sorry, tadi tertinggal. Isi padu molar bagi suhu dan tekanan piawai. Okey, pada suhu dan tekanan piawai. Okey, kadang-kadang kita sebut sebagai STP, suhu tekanan piawai, standard temperature and pressure. So, nilainya adalah 22.4 desimeter padu untuk setiap 1 mol gas. Okey, saya ulang. Isi padu molar ada 2. Satu, isi padu molar pada keadaan bilik, iaitu nilainya adalah 24 desimeter padu per mol. Okey, satu lagi, isi padu molar pada STP. Okey, pada STP nilainya adalah 22.4 desimeter padu per mol. Okey, so 1 mol bagi sebarang gas mengandungi isi padu yang sama pada suhu dan tekanan yang samalah. Maksudnya kalau pada suhu bilik, dia punya isi padu gasnya, isi padu molarnya adalah 24 desimeter padu. Pada tekanan pada STP 22.4. Okey, so ingat semula 1 desimeter padu gas, 1 desimeter padu sama juga dengan 1000 sentimeter padu. Okey, kalau saya ada kat sini 500 sentimeter padu, maksudnya dekat sini saya ada 0.5 desimeter padu lah. Ini penukaran unit biasa yang awak dah belajar dekat matematik, awak dah belajar dekat fizik juga. Okey, kalau saya ada 40 cm padu, maksudnya awak kena bahagi 1000 lah untuk dapatkan desimeter padu dia. So 0.004 desimeter padu. Okey, so ini sekarang ni kita nak buat perkaitan antara bilangan mol dan isi padu molar. Okey, kita dah belajar 2 formula sebelum ni. Kita ulang sikit. Formula pertama awak belajar untuk cari bilangan mol. Okey, yang pertama adalah bilangan zarah bahagi dengan pemalar Avogadro. Okey, ini kalau diberi atom, ion ataupun molekul. Okey, yang kedua kita belajar bilangan mol. Okey, sama juga kalau diberi dalam bentuk pepejal, kita boleh dapatkan jisim. Jisim bahagi dengan jisim molar. Okey, untuk yang ketiga hari ni, kita nak dapatkan bilangan mol jika diberi gas, dalam bentuk gas. So, kita boleh dapatkan isi padu. Jadi, bilangan mol sama dengan isi padu bahagi dengan isi padu molar. Okey, isi padu bahagi dengan isi padu molar. Okey, kalau saya tulis sikit dia punya unit kat sini. Kalau ini adalah jisim gram bahagi dengan gram per mol. So, awak akan cancel outkan gram, awak dapat mol. Okey, yang ini unitnya adalah mol negatif 1. So, kalau mol negatif 1 buat naik atas, awak akan dapat mol. Okey, untuk isi padu, dia punya unit adalah desimeter padu per desimeter padu per mol.
Okey, nanti awak cancel outkan desimeter padu, awak akan dapat mol. Kalau dia beri soalan dalam sentimeter padu, so kena tukarlah. Okey, macam mana nak tukar? Macam saya tunjuk kat atas ni tadi. Okey, 1 desimeter padu sama dengan 1000. Jadi kalau awak ada 500 ke, ada 40 ke, awak kena tukar bahagi dengan 1000 kat sini. Okey, tukarkan. Okey, jadi ini adalah formula yang kita akan belajar hari ni. Apa kaitan mol dengan isi padu gas. Okey, bilangan mol sama dengan isi padu bahagi isi padu molar. Okey, kita pergi contoh yang pertama. Okey, ini untuk sebarang gas apa sahaja jenis gas. Okey, contohnya kalau saya ada 0.5 mol gas hidrogen. Okey, pada keadaan bilik. Okey, berapakah isi padu dia? Okey, berapa isi padu? Okey, so kalau saya ada bilangan mol, okey di sini saya ada bilangan mol. Ini mol N. Okey, kita nak dapatkan isi padu. Okey, bila dia kata pada keadaan bilik, okey dalam soalan biasanya dia akan bagilah. Pada keadaan bilik dia bagi kat sini isi padu molar sama dengan 24 desimeter padu per mol. Okey, untuk isi padu molar jangan risau, dia akan bagi dalam soalan. Okey, jadi kita kira okey untuk pengiraan ni bila kita nak dapatkan isi padu, maksudnya kita darabkanlah ke atas isi padu darab dengan isi padu molar darab dengan bilangan mol. Okey, so 0.5 mol darab dengan 24 desimeter padu per mol. Okey, so awak akan dapat sini adalah isi padu lah. So isi padunya sama dengan okey 12 desimeter padu. Okey, kalau soalan minta kita dapatkan dalam unit sentimeter padu, so awak kena tukarlah sama juga dengan 12,000 sentimeter padu. Tapi kalau soalan tak minta, kita boleh tinggal dalam unit desimeter padu. Okey, itu kalau diberi bilangan mol. Okey, sekarang ni kalau saya nak tukar jenis gas. Okey, kalau tadi saya guna gas hidrogen, sekarang saya tukar ini kepada gas klorin. Okey, kepada gas klorin. Okey, nilai dia masih sama sebab tadi dalam definisi kata bilangan isi padu molar tu untuk sebarang gas. Jadi kalau kat sini saya tukar klorin, masih sama, untuk dapatkan isi padunya adalah 0.5 mol darab dengan 24 desimeter padu per mol. Okey, so jawapan masih sama, 12 desimeter padu walaupun jenis gasnya berbeza. Okey, tapi sebarang gas kita anggap sama. Bilangan mol untuk 1 mol gas kita anggap semua gas 24 desimeter padu dalam keadaan bilik. Kalau 1 mol gas dalam STP kita anggap sama 22.4. Okey, so itu yang pertama. Okey, jika diberi gas, contoh saya ada 250 cm padu gas karbon dioksida pada STP. Okey, berapakah bilangan molnya? Okey, so saya bagi pada STP. Okey, isi padu molarnya adalah 22.4 desimeter padu per mol. Desimeter padu per mol. Okey, so kita nak dapatkan tadi, ingat formula bilangan mol sama dengan isi padu bahagi dengan isi padu molar. Okey, so sini diberi isi padunya adalah dalam unit sentimeter padu. Kalau saya letak sini 250 cm padu, saya bahagikan dengan 22.4 desimeter padu per mol. Okey, saya tak boleh nak cancel outkan dua unit ni. Tak boleh nak cancel outkan. Jadi kita kena tukar dulu unitnya. Okey, kita tukar dulu unitnya. Okey, sama ada awak nak tukar kepada sentimeter padu atau nak tukar kepada desimeter padu. Bergantunglah. Tapi saya lebih suka 250 ni sebenarnya adalah awak bahagi dengan 1000. Okey, awak akan dapat sebenarnya adalah Okey, 0.25 desimeter padu.
Okey, 250 cm padu tu sebenarnya adalah 0.25 desimeter padu. So, 0.25 desimeter padu bahagi dengan 22.4 desimeter padu per mol. Okey, baru kita boleh cancel out kan unit tadi. Okey, so kalau kita bahagi dengan 22.4, jawapannya adalah 0.011 mol. Okey, itu kaitan dia. Okey, kadang-kadang dalam soalan dia tak bagi isi padu molar macam ni. Okey, kadang-kadang dalam soalan dia tulis sebagai ini. Okey. Dia kata 1 mol gas menempati 22.4 desimeter padu pada STP. Okey, daripada ayat ini sebenarnya dia membawa maksud 1 mol gas dalam 22.4, still lagi sama 22.4 desimeter padu per mol. Okey, kadang-kadang dia bagi dalam bentuk ayat macam ni, kadang-kadang dia bagi dalam bentuk begini. Okey, dia nak perangkap untuk awak silap dia punya unit. Okey, ingat ya, unit wajib tulis. Unit pengiraan tak wajib, tapi unit akhir ini wajib tulis. Okey, so itu je. Nanti saya bagi latihan.